Pelancongan adalah salah satu industri yang penting dalam perkembangan ekonomi negara dan hampir setiap tahun menunjukkan peningkatan pertambahan pelancong. Peningkatan ini adalah kesan dari pelbagai faktor yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan seperti kempen Tahun Melawat Malaysia, iaitu galakan insentif pelaburan serta pembangunan infrastruktur yang membantu meningkatkan pembangunan industri pelancongan negara. Di peringkat ASEAN, negara Malaysia mendahului pembangunan dalam industri pelancongan berbanding dengan negara Asia yang lain. Berdasarkan trend aliran pelancong antarabangsa utama yang berkunjung ke Malaysia, yang berasal dari pelancong Asia, Pasifik, Amerika, Eropah, Afrika dan Timur Tengah. Walau bagaimanapun, pelancong Asia dan Pasifik menguasai sebahagian besar ketibaan pelancong antarabangsa ke Malaysia, iaitu pasaran ASEAN terus mendominasi ketibaan pelancong ke Malaysia dengan share sebanyak 70.1%, diikuti dengan pasaran jarak sederhana sebanyak 20.3%. Jumlah share dan pasaran jarak jauh sebanyak 13.3% jumlah share. Dari segi jumlah keseluruhan perbelanjaan pelancong pula, rantau Asia kekal sebagai penyumbang terbesar dengan menyumbang sebanyak 48.5 bilion. Raya Belum adalah salah satu tempat pelancongan yang kaya dengan hidupan flora dan fauna di Perak. Ramai pelancong yang datang ke situ bagi merasai pengalaman hidup bersama dengan hidupan semula jadi. Ini kerana Raya Belum ini terdedah dengan persekitaran yang dikelilingi hutan simpan yang dijaga dengan baik. Oleh itu, tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti impak persepsi karakteristik affordance tarikan ekor pelancongan terhadap kesetiaan destinasi. Peranan perantara persepsi nilaian pengalaman dan reputasi destinasi dalam kalangan pelancong di Raya Belum, Malaysia. Kajian ini dilakukan adalah untuk melihat pergerakan pelancong dari aspek pandangan pelancong berdasarkan pengalaman yang mereka telah lalui semasa melawat ke Raya Belum sebelum ini. Taman Negeri Raya Belum adalah merupakan taman yang terbesar yang terdapat di semenanjung tanah air Malaysia. Lokasinya adalah terletak di daerah Hulu Perak di mana ianya bersempadan dengan negara Thailand. Keluasan hutan Raya Belum ini boleh dikatakan seluas sebanyak 117,500 hektar. Hutan Belum ini merupakan hutan hujan tropika di mana ia dipenuhi oleh keindahan flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Ianya merupakan hutan tertua di dunia di mana menurut kajian bahawa hutan Belum ini adalah lebih tua usianya berbanding hutan simpan Amazon. Menurut penduduk kampung Belum Lama, asal-usul nama hutan Belum adalah inspirasi daripada bunyi serangga di hutan Belum tersebut. Serangga tersebut adalah dikenali sebagai belalang kayu di mana bunyi belalang kayu tersebut berbunyi belum, di mana ianya seakan bunyi belum. Oleh itu tercetusnya nama Belum dan diangkat sebagai nama untuk kawasan tersebut. Okey, seterusnya saya masuk kepada pernyataan masalah. Jadi terdapat dua permasalahan yang wujud dalam kajian yang dilakukan di Raya Belum. Masalah yang pertama yang telah dikenal pasti iaitu sukar untuk mendapatkan responden kerana kawasan pelancongan yang terletak jauh di kawasan pedalaman. Jadi perkara ini menjadi punca kepada kekurangan pelancong yang melancong ke Raya Belum. Menurut sumber daripada Malaysian Journal of Society and Space yang menyatakan, lokasi Raya Belum ni terletak di Hulu Perak yang merangkumi hutan simpang Belum. Kedudukannya juga bersepadan dengan daerah Jeli Kelantan iaitu di kawasan sebelah timur serta bersepadan juga dengan hutan simpan Temelur. Jadi menurut bukti-bukti yang telah dinyatakan ni, jelaslah bahawa kedudukan Raya Belum ni jauh daripada kawasan bandar serta jauh juga daripada penempatan masyarakat. Jadi untuk pergi ke lokasi pelancongan yang menarik di Raya Belum, mestilah dengan menaiki bot kerana kawasannya meliputi tasik yang sangat luas. Oleh itu, disebabkan kerana faktor-faktor kawasan yang jauh dari pedalaman dan memerlukan pengangkutan yang khusus untuk telah membawa pengaruh terhadap tahap bilangan pelancong yang datang ke Raya Belum. Jadi permasalahan yang seterusnya ialah berkaitan dengan kemudahan infrastruktur sosial dan utiliti yang tidak memuaskan di pusat pelancongan Raya Belum. Jadi keadaan di kawasan Raya Belum ini tidak dilengkapi dengan sumber elektrik, jaringan komunikasi dan internet, kemudahan tempat untuk menginap dan lain-lain lagi yang menyebabkan pelancong ni jadi kurang berminat untuk melancong ke kawasan tersebut. Jadi lokasi pelancongan Raya Belum ni sukar untuk membina
lokasi pelancongan Royal Belum ni sukar untuk membina kemudahan infrastruktur sosial dan utiliti ni kerana kawasan tersebut ni merupakan kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan sensitif alam sekitar, iaitu dikenali sebagai KSAS tahap 1 Pelang Fizikal Negara, iaitu pada tahun 2005. Jadi kesan daripada kekurangan bilangan pelancong ni akan menyebabkan ekor pelancongan di Royal Belum ni akan merosotlah. Jadi kajian ini yang dilakukan ni untuk melihat sejauh manakah persepsi kesetiaan destinasi, reputasi destinasi oleh pelancong yang pernah melancong ke Royal Belum. Persoalan kajian. Untuk mencapai objektif dalam kajian ini, beberapa persoalan kajian yang bertepatan dengan tajuk telah dinyatakan. Persoalan kajian yang telah dikenal pasti dalam kajian ini ialah: yang pertama, adakah terdapat pengaruh antara persepsi karakteristik affordan ekopelancongan terhadap kesetiaan destinasi di Taman Negeri Royal Belum? Dan yang kedua, adakah terdapat perbezaan yang wujud antara persepsi nilaian pengalaman destinasi terhadap kesetiaan destinasi Taman Negeri Royal Belum? Dan yang ketiga, adakah terdapat hubungan antara reputasi destinasi dengan kesetiaan destinasi Taman Negeri Royal Belum? Objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian dalam menjalankan kajian ini, dan kajian yang dibuat adalah berlandaskan kepada objektif tersebut. Dan yang pertama, mengkaji pengaruh persepsi karakteristik affordan ekopelancongan terhadap kesetiaan destinasi di Taman Negeri Royal Belum. Dan yang kedua, menentukan perbezaan antara persepsi nilaian pengalaman destinasi dengan kesetiaan destinasi Taman Negeri Royal Belum. Dan yang ketiga ialah mengenal pasti hubungan antara reputasi destinasi dengan kesetiaan destinasi di Taman Negeri Royal Belum. Hipotesis kajian. Dalam kajian ini, terdapat beberapa hipotesis yang boleh dibuat. Antaranya ialah: yang pertama, hipotesis nol. Tidak terdapat pengaruh persepsi karakteristik affordance ekopelancongan terhadap kesetiaan destinasi di Taman Negeri Royal Belum. Dan yang kedua, hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh persepsi karakteristik affordance ekopelancongan terhadap kesetiaan destinasi di Taman Negeri Royal Belum. Dan yang ketiga, hipotesis nol. Tidak terdapat perbezaan antara persepsi nilaian pengalaman destinasi dengan kesetiaan destinasi Taman Negeri Royal Belum. Dan yang keempat, hipotesis alternatif. Terdapat perbezaan antara persepsi nilaian pengalaman destinasi dengan kesetiaan destinasi Taman Negeri Royal Belum. Dan yang kelima, hipotesis nol. Tidak terdapat hubungan antara reputasi destinasi dengan kesetiaan destinasi di Taman Negeri Royal Belum. Dan yang keenam, hipotesis alternatif. Terdapat hubungan antara reputasi destinasi dengan kesetiaan destinasi di Taman Negeri Royal Belum. Reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk tinjauan dengan menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu menggunakan instrumen borang soal selidik dalam bentuk Google Form. Borang ini telah diedarkan kepada para pengunjung yang pernah berkunjung ke Royal Belum sebelum ini. Kajian ini dilakukan untuk mengkaji impak persepsi karakteristik affordance tarikan ekopelancongan terhadap kesetiaan destinasi. Untuk sampel dan persampelan kajian pula, sampel adalah satu populasi berkadar kecil untuk pemerhatian dan analisis terpilih. Berbeza dengan pendapat umum, sampel tidak dipilih secara sembarangan. Ia dipilih dalam satu cara yang sistematik secara rambang supaya peluang atau operasi kebarangkalian boleh digunakan. Dalam kajian ini, seramai 45 sampel telah dipilih secara rawak daripada pengunjung yang pernah mengunjungi Royal Belum yang berumur antara 18 tahun sehingga 64 tahun. Seterusnya, kaedah pengumpulan data digunakan melalui 2 sumber pengumpulan data. Yang pertama, sumber primer iaitu soal selidik telah diedarkan kepada 45 orang responden yang berumur antara 18 tahun sehingga 60 tahun ke atas. Manakala sumber sekunder iaitu daripada jurnal dan artikel yang berkaitan dengan ekopelancongan.
Kebolehpercayaan dan kesahan telah diuji dengan ujian kebolehpercayaan durability Cambridge Alpha. Daripada gambar yang disediakan dan juga ujian yang dijalankan pada soalan bahagian B, fungsional dan sosial, dan bahagian C, penyelenggaraan dan kesejahteraan, nilai Cambridge Alpha yang diperolehi adalah 0.11 dan berada di tingkat yang cemerlang. Nilai Cambridge Alpha adalah melebihi 0.9 yang memberikan kesimpulan bahawa item bahagian B dan C mempunyai kestabilan dan juga kebolehpercayaan yang baik. Nilai Cambridge Alpha ini juga merumuskan bahawa item yang mempunyai kebolehpercayaan yang cemerlang dan boleh diguna pakai. Manakala pada bahagian D, reputasi destinasi mencapai nilai Cambridge Alpha 0.5 yang berada di tingkat sederhana, dan pada bahagian E, kesetiaan destinasi nilai Cambridge Alpha 0.4 iaitu sedikit dan boleh diguna pakai. Seterusnya adalah penganalisisan data. Data-data dianalisis secara deskriptif dan juga inferential. Analisis deskriptif ni dia melibatkan pengujian kegerapan mean, frekuensi, skewness dan kurtosis dan juga standard deviation. Seterusnya analisis inferential, yang mana analisis ni melibatkan teknik parametrik iaitu ujian korelasi, ujian regresi, dan juga dia melibatkan teknik bukan parametrik macam ujian Mann-Whitney-U dan ujian Kruskal-Wallis. Ujian normality boleh dikenal pasti dengan mendapatkan ataupun menguji skewness dan kurtosis terlebih dahulu ataupun melalui rajah histogram. Menurut Hare dan lain-lain pengkaji, jika sesuatu taburan data mempunyai nilai kurtosis dan skewness yang berada dalam jumlah -1 sehingga +1, taburan data tersebut boleh dianggap sebagai normal. Bagi rajah histogram pula, ianya boleh digunakan untuk penyeimbangkan data normal apabila graf yang dihasilkan itu adalah berbentuk loceng. Seterusnya merujuk kepada Cook, Stitt dan Ong. Pengkaji ini menyatakan bahawa selain merujuk nilai skewness dan kurtosis untuk menguji normaliti data, pengkaji juga merujuk kepada plot normal P yang mana boleh digunakan bagi memeriksa sama ada data tersebut tu bertaburan normal atau tidak, di mana nilai data yang dikumpul seharusnya tertumpu di sepanjang garis lurus. Terusnya menurut pengkaji yang sama iaitu Cook, Stitt dan Ong, selain rajah histogram yang digunakan untuk mengenal pasti normaliti data, pengkaji juga boleh menggunakan cara seperti stem and leaf plot, normal probability plot dan juga box plot. Okey, kajian ini akan menggunakan Statistical Package for Social Science iaitu SPSS bagi mengenal pasti kekerapan, peratusan, mean dan juga analisis deskriptif. Manakala bagi pengujian hipotesis pula, ujian korelasi dan ujian regresi akan dijalankan. Ini adalah hasil ujian normaliti kumpulan kami. Di rajah tersebut, pada IV pertama, nilai signifikan Shapiro-Wilk adalah 0.00. IV kedua pula bernilai 0.001 dan IV ketiga adalah 0.004 yang mana lebih rendah daripada 0.05. Maka di sini jelas bahawa taburan data adalah tidak normal. Manakala DV pula lebih besar daripada 0.05, maka taburan data adalah normal. Kami menyimpulkan data kami tidak normal dan boleh diuji dengan ujian non-parametrik kerana IV pertama sehingga IV ketiga mendapat data normaliti di bawah 0.05. Berdasarkan data yang diperoleh, seramai 19 orang responden adalah lelaki iaitu sebanyak 42.2%, manakala responden perempuan pula adalah seramai 26 orang iaitu sebanyak 57.8%. Jumlah responden adalah seramai 45 orang. Secara keseluruhan, responden menjawab ujian dengan sangat baik dan memenuhi kehendak kajian. Daripada hasil ujian skewness dan kurtosis ini, kami akan mengira Z-score dengan membahagikan nilai skewness dan kurtosis dengan standard error. Selepas dibahagikan IV pertama, skewness menunjukkan nilai 8.076, manakala IV pertama kurtosis pula menunjukkan nilai 21.338. Seterusnya, hasil Z-score daripada IV kedua pula mempamerkan skewness membawa kepada nilai -1.488, manakala
nilai kurtosis ialah negatif 1.341. Selain itu, bagi nilai Z-score IV ketiga squamous mendapati nilai negatif 0.977. Manakala, kurtosis pula telah mendapat nilai negatif 1.162. Akhir sekali, hasil kiraan Z-score DV bagi squamous pula mendapatkan hasil nilai 1.850. Manakala, kurtosis pula menunjukkan nilai 0.351. Nilai Z-score squamous dan kurtosis harus kurang daripada 2.0 untuk mendapatkan data yang normal. Kiraan Z-score IV pertama menunjukkan tidak normal kerana melebihi 2.0. Manakala IV kedua, ketiga dan DV adalah normal kerana kurang daripada 2.0. Maka data yang kami peroleh adalah tidak normal, sama seperti ujian normaliti. Ujian yang kami jalankan ialah ujian McWhinnie-U bagi mengenal pasti perbezaan antara pembeli ubah mengikut jantina. Hal ini dapat dilihat responden kajian kami iaitu 45 orang pelancong. Dalam hal ini, wujudnya nilai Z di dalam jadual. Nilai signifikan perlu lebih kecil daripada 0.05. Keputusan McWhinnie-U yang dijalankan ke atas IV1, IV2, IV3 dan DV pula menunjukkan nilai lebih besar daripada 0.05. Jelas menunjukkan di sini bahawa tiada perbezaan antara persepsi karakteristik affordances tarikan ekopelancongan, persepsi nilaian pengalaman destinasi, reputasi destinasi dan kesetiaan destinasi mengikut jantina. Seterusnya, kami telah menjalankan ujian Kruskal-Wallis bagi mengenal pasti perbezaan antara pembeli ubah mengikut umur. Responden kajian yang telah dijalankan iaitu berjumlah 45 orang pelancong. Oleh sebab itu, wujudnya nilai Z di dalam jadual yang sama seperti dalam ujian McWhinnie-U sebelum ini. Nilai signifikan bagi ujian ini juga perlu lebih kecil daripada 0.05. Keputusan ujian Kruskal-Wallis yang dijalankan ke atas IV1, IV2, IV3 dan DV juga telah menunjukkan nilai lebih besar daripada 0.05. Jelas menunjukkan bahawa di sini tiada perbezaan antara persepsi karakteristik affordances tarikan ekopelancongan, persepsi nilaian pengalaman destinasi, reputasi destinasi dan kesetiaan destinasi mengikut umur. Perbincangan hipotesis, terdapat 3 persoalan utama yang dibincangkan. Dalam persoalan pertama, adakah terdapat pengaruh antara persepsi karakteristik affordances ekopelancongan terhadap kesetiaan destinasi di Taman Negeri Raya Belum? Hipotesis yang diterima merupakan hipotesis null. Pemilihan hipotesis ini dikatakan setelah ujian regresi dijalankan dan menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Seterusnya, persoalan kedua, adakah terdapat perbezaan antara persepsi nilaian pengalaman destinasi terhadap kesetiaan destinasi di Taman Negeri Raya Belum? Hipotesis yang telah diterima juga ialah hipotesis null. Pemilihan hipotesis ini selepas ujian McWhinnie-U dan Kruskal-Wallis dijalankan dan menunjukkan nilai yang signifikan. Akhir sekali, persoalan ketiga, adakah terdapat hubungan antara reputasi destinasi terhadap kesetiaan destinasi di Taman Negeri Raya Belum? Hipotesis yang telah diterima iaitu hipotesis alternate. Pemilihan hipotesis ini setelah ujian kolerasi dijalankan dan menunjukkan nilai yang signifikan. Analisis korelasi Pearson menunjukkan bahawa pengaruh persepsi karakteristik affordance ekopelancongan terhadap kesetiaan destinasi Taman Negeri Raya Belum menunjukkan hubungan yang positif iaitu mempunyai nilai sebanyak 0.565. Manakala nilai yang signifikan diperolehi dengan nilai yang sebanyak 0.000 iaitu lebih kecil daripada 0.05. Hubungan positif juga diperolehi pada perbezaan antara persepsi nilaian pengalaman destinasi dengan kesetiaan destinasi Taman Negeri Raya Belum iaitu dengan nilai sebanyak 0.813. Hasil ujian korelasi Pearson juga mendapati bahawa hubungan antara reputasi destinasi dengan kesetiaan destinasi di Taman Negeri Raya Belum menunjukkan hubungan positif yang tertinggi iaitu dengan jumlah 0.863 dan mempunyai nilai yang signifikan iaitu 0.00 iaitu lebih kecil daripada 0.05.
Berdasarkan jadual ini, nilai R² adalah sebanyak 0.745 iaitu bersamaan dengan 74.5%. Nilai ini menunjukkan bahawa sebesar 74.5% adalah data IB ketiga yang dapat dijelaskan, iaitu hubungan antara reputasi destinasi dengan kesetiaan destinasi di Taman Negeri Royal. Jadual analisis ANOVA pula menunjukkan bahawa nilai F adalah sebanyak 125.629 yang dapat digunakan bagi melakukan ujian hipotesis terhadap IB ketiga. Di dalam jadual di atas, ujian mendapati bahawa min yang diperolehi adalah sebanyak 15.589 yang menunjukkan nilai secara purata bagi ujian regresi ANOVA daripada 20.925 secara total. Oleh itu, tidak terdapat hubungan yang positif antara reputasi destinasi dengan kesetiaan destinasi di Taman Negeri Royal Belong.